Irwan Serigar cadang kembalikan GST dengan kadar lebih rendah. Bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Irwan Serigar Abdullah mencadangkan kerajaan mengembalikan cukai barang dan perkhidmatan GST pada tahun depan dengan kadar yang lebih rendah. Irwan berkata ia akan membantu kerajaan meningkatkan hasil selepas peningkatan belanjawan defisit serta pakej rancangan ekonomi ekoran pandemik COVID-19. Defisit memang akan berlaku mungkin 4.8 hingga 5%, tetapi kita ada cara untuk kurangkan defisit bagi tahun-tahun akan datang jika kita laksanakan langkah untuk tambah pendapatan kerajaan. Saya cadang agar kembalikan GST tahun depan agar kita tidak bergantung sangat pada harga minyak, katanya ketika wawancara atas talian di laman Facebook Bandar Baru Bangi Online Community. Beliau ditanya sama ada pakej ransangan ekonomi bernilai RM250 bilion yang diumumkan kerajaan semalam serta krisis COVID-19 akan memberi kesan kepada belanjawan defisit. Sistem cukai GST dengan kadar 6% dimansuhkan kerajaan PH pada 2018. Cukai jualan dan perkhidmatan SST dikembalikan untuk menggantikannya. Irwan berkata jika GST dikembalikan, kerajaan boleh mengurangkan kadar kepada 3 hingga 4%. Pelaksanaan pada tahun depan akan memberi masa kepada sistem cukai dan pihak berkaitan membuat persediaan untuk peralihan itu, katanya lagi. Irwan juga mencadangkan agar kerajaan memulakan langkah penstrukturan semula untuk mengalihkan dana daripada projek tidak berteraskan rakyat kepada projek yang lebih diperlukan. Ia termasuklah kemungkinan penstrukturan semula agensi kerajaan dengan menggunakan khidmat luar untuk hal-hal tertentu dalam usaha mengurangkan belanja pengurusan kerajaan. Krisis COVID-19 telah menyebabkan harga minyak jatuh dengan begitu banyak dan lebih rendah berbanding anggaran harga setong yang digunakan untuk merangka belanjawan 2020. Pandemik itu juga menjejaskan banyak perniagaan dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pakej ransangan ekonomi yang diumum semalam, RM10 bilion diperuntukkan untuk pemberian wang tunai kepada rakyat. Bagaimanapun secara keseluruhan kerajaan hanya dijangka membuat suntikan fizikal langsung sebanyak RM25 bilion menerusi pakej itu. Dalam perkembangan berita berkaitan pakej ransangan, PM perlu panggil sidang tergempar Parlimen, saran ahli akademik. Sekumpulan ahli akademik, budayawan dan aktivis menggesa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan parti pembangkang mengadakan sidang tergempar Parlimen bagi membahaskan pakej ransangan ekonomi berjumlah RM250 bilion yang diumumkan pada Jumaat lalu. Kumpulan terdiri daripada hampir 50 warga prihatin itu, termasuklah bekas MP Taufik Ismail, Sarjana Terence Gomez, Sarifah Munira Alatas, Wong Chin Huat dan Zarum Nain serta bekas Duta Dennis Ignatius dan M. Santana Naban. Menurut mereka, kerajaan perlu mendapatkan mandat yang sewajarnya sebelum melaksanakan sesuatu dasar. Dengan pengakuan Perdana Menteri sendiri, kerajaannya tidak diundi secara sah oleh rakyat. Oleh itu, kerajaan mesti mendapatkan mandat yang betul daripada semua ahli parlimen dalam cara yang tidak berpihak kepada parti politik supaya pakej ransangan itu diluluskan. Prosedur sedemikian telah diikuti oleh kerajaan yang dipilih secara sah di seluruh dunia. Ia menggesa supaya sidang tergempar parlimen dipanggil pada kadar segera. Dewan Rakyat yang pada mulanya dijadualkan pada 9 Mac telah ditangguhkan ke 18 Mei, tidak lama selepas Muhyiddin mengambil alih jawatan Perdana Menteri. Perincian pakej ransangan mesti dibahaskan dan dipindah sepenuhnya demi faedah semua rakyat Malaysia tanpa mengira darjat, kelas, etnik dan latar belakang sosial. Kami amat prihatin mengenai ketelusan sumber dana dan kaedah penyampaian awam serta aksesnya kepada rakyat yang paling memerlukan. Kami yakin bahawa anggota parlimen kami akan bangkit melangkaui kepentingan parti untuk merangka dan meluluskan pakej ransangan yang betul. Inilah satu-satunya cara kerajaan sekarang boleh membuktikan dirinya bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia, kata kumpulan itu. Berikut senarai penuh inisiatif warga prihatin Johan Saravenemoto, Terence Gomez, Dr. Lim Tek Gip, KJ John, Taufik Ismail, Johan Arifin Samad, Dr. Mazna Muhammad,
Dr. Mary Suma Cardosa, Sarjun Honda, Dr. Subramaniam Pillai, Anil Neto, Dr. Wang Sok Kun, Dr. Eng Chun Sim, Rosli Omar, Raja Rasia, Zaharom, Nain, Aidil Johan, UKM, Tan Beng Hui, Dr. Francis Low, Dr. Lee Hock Buan, Wang Chin Huat, Sharifah Munira Alatas, Dennis Ignatius, Dr. Beth Baikan, Dr. Lim Ma Hui, Tan Yu Sing, David Des, S. Shankar, Ki Tuan Chi, Amir Nordin, Dr. Kenneth James, Dr. Intan Osman, Mariam Mokhtar, Dr. Rosa Mariam Johan, Dr. Ko Hon Eng, Dr. Goh Bing Lan, Profesor Sarmani, Gabriel N. Lee, Dr. Benjamin Low, Dr. Azmil Tayyib, Stephen B. Fung, Syed Abdul Aidid, Kwak Kon Peng, Lu Kimpin, M. Santana Naban, Dr. Prema Deviraj, Beverly, Joyman dan Dr. Latif Kamaludin. Dalam perkembangan berita yang lain, bersatu bimbang subsidi gaji RM600, tak cukup elakkan pemberhentian kerja. Pemuda Bersatu Armada menyambut baik pakej ransangan ekonomi yang diumumkan kerajaan bagi menghadapi kelembapan ekonomi akibat krisis wabak COVID-19. Bagaimanapun Armada bimbang, subsidi gaji sebanyak RM600 untuk pekerja yang bergaji di bawah RM4,000 sebulan tidak cukup untuk mengelakkan majikan muflis atau gulung tikar. Ketua Pemuda Bersatu Syed Sadiq Syed Abdul Rahman berkata, subsidi itu hanyalah 15% bagi pekerja yang berpendapatan di bawah RM4,000 sebulan. Adakah bantuan subsidi sebanyak RM600 seorang cukup untuk menampung majikan atau perniagaan yang mungkin menggaji 10 orang dengan gaji RM4,000? Jika kita lihat negara seperti Singapura, mereka memberikan subsidi sebanyak RM25% hingga 75% berdasarkan tahap impak COVID-19 kepada perniagaan seseorang. Ini dapat memastikan sesebuah perniagaan atau syarikat itu tidak gulung tikar dalam tempoh minimum 3 bulan akibat kesan COVID-19, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata pada masa ini majikan lebih rela menyuruh pekerja mengambil cuti tidak bergaji seperti yang berlaku dalam sektor penerbangan. Selain itu, katanya kerajaan haruslah memberi fokus utama dalam memastikan industri mengekalkan tenaga kerja yang sedia ada. Selain itu, beliau menyeru agar skim jaminan bernilai RM50 bilion oleh kerajaan diberi perhatian khusus dan memohon agar prasyarat yang adil diletakkan sebelum jaminan kerajaan diberikan kepada syarikat. Armada juga berharap akan wujud kerjasama dwi-partisan. Semua parti politik dan kerajaan persekutuan bekerja rapat bersama dengan kerajaan negeri agar pelaksanaan bantuan prihatin nasional sampai kepada semua pihak yang dikehendaki, jelasnya. Di bawah perintah kawalan pergerakan, perniagaan dan perkhidmatan yang tidak penting diarahkan ditutup dan orang ramai tidak digalakkan meninggalkan rumah kecuali perkara penting seperti mendapatkan bekalan makanan. Langkah itu bertujuan membendung penyebaran COVID-19 namun turut mengakibatkan sebagian besar aktiviti ekonomi negara terhenti. PKP yang pada mulanya ditetapkan berakhir pada 31 Mac dilanjutkan kepada 14 April. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tinjau pasaraya sambil beli barang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pagi tadi mengambil kesempatan meninjau sesebuah pasaraya di Kuala Lumpur dan gembira dengan sikap rakyat Malaysia yang mematuhi saranan kerajaan ketika tempoh perintah kawalan pergerakan PKP. Melalui tinjauannya di pasaraya tersebut, beliau melahirkan rasa syukur dan lega kerana orang ramai semakin peka terhadap saranan pematuhan jarak sosial ketika tempoh PKP yang mula dikuatkuasakan 18 Mac hingga 14 April ini. Pagi tadi saya sempat turun ke sebuah pasaraya di Kuala Lumpur, cari barang-barang sedikit sambil melihat amalan orang ramai di pasaraya. Alhamdulillah ramai sudah peka mengenai keperluan jarak sosial, katanya dalam catatan di media sosial rasminya. Menerusi hantaran itu, Muhyiddin dilihat memakai penutup mulut dan hidung, sarung tangan dan mengamalkan jarak sosial ketika berada di pasaraya berkenaan. Perdana Menteri juga melalui pemeriksaan suhu badan sebelum dibenarkan masuk ke pasaraya tersebut
bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Selain melihat amalan orang ramai membeli barangan keperluan, Muhyiddin juga berbelanja di pasaraya tersebut yang penuh dengan stok barangan keperluan harian. Barang-barang di pasaraya pun penuh, jadi kita tidak perlu panik, katanya. Hantaran tersebut menerima komen positif daripada rakyat yang memuji Muhyiddin sebagai seorang pemimpin yang mengotakkan apa dia katakan, iaitu hanya ketua keluarga dibenarkan keluar sekiranya perlu mendapatkan barang keperluan di rumah, khususnya barangan makanan. Malah ada juga yang berjenaka dan mendoakan kesejahteraan serta kesihatan beliau. Menurut Hafizah Husin menerusi hantaran Facebook, "He walk the talk. Only ketua keluarga boleh shopping. A good leader he is. Semoga Allah sentiasa beri kesihatan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malaysia needs you." Seorang lagi, Faiz Sauki, Facebook, "Salam Tan Sri, mohon Tan Sri janganlah kerap keluar di tempat awam. Tan Sri Ketua Negara, kurangkan risiko, kami rakyat doakan TSMY sehat walafiat, amin." SK Chiu, "Good example, ketua isi rumah keluar seorang saja untuk membeli barangan keperluan sosial, distancing." Jeremy Lim, "Yes, prihatin, PM should always stand by the rakyat and feel like what the ordinary people behave." Saiful Razali 69 menerusi Twitter, "Jangan tertukar lengkuas dengan halia pula Tan Sri. Karang bising pula Puan Sri. My PM dengan hashtag." Siddhartha Bos, Instagram, "Keep safe and keep healthy Tan Sri Muhyiddin Yassin." Dan yang terakhir, Amy Zainuddin menerusi Instagram, "Semoga urusan PM Muhyiddin Yassin meneraju Malaysia dipermudahkan," katanya. Sumber dari kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Bayaran BPN mula disalur hujung April. Pembayaran bagi bantuan prihatin nasional BPN sebanyak RM10 bilion akan disalurkan kepada penerima yang layak bermula akhir bulan April depan. Dalam satu kenyataan hari ini, Kementerian Kewangan memaklumkan pembayaran akan dibuat pada dua fasa, iaitu pada akhir bulan April dan Mei. BPN yang telah diperuntukkan sebanyak RM10 bilion bagi golongan rakyat yang layak. Pembayaran BPN akan dibuat dalam dua fasa, iaitu pada akhir bulan April dan Mei 2020, kata kenyataan itu. Bayaran tersebut adalah seperti berikut: RM1.600 kepada hampir 4 juta isi rumah berpendapatan bulanan RM4.000 dan ke bawah. Bayaran RM1.000 akan dibayar pada bulan April dan RM600 pada bulan Mei. Manakala RM1.000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah berpendapatan lebih kurang 4.000 hingga 8.000 yang akan dibayar pada bulan April sebanyak RM500 dan baki RM500 pada bulan Mei. RM800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21 tahun ke atas dan berpendapatan bulanan RM2.000 dan ke bawah. Bayaran RM500 akan dibayar pada bulan April dan baki RM300 pada bulan Mei. RM500 kepada 400.000 individu bujang berusia 21 tahun ke atas yang berpendapatan bulanan lebih RM2.000 hingga RM4.000. Bayaran sebanyak 250 akan dibuat pada bulan April, baki 250 pada bulan Mei. Menurut kenyataan itu, bagi mereka yang belum berdaftar, permohonan baru boleh dibuat mulai 1 April 2020 menerusi laman web rasmi LHDNM www.hasil.gov.my. Jumaat lalu ketika mengumumkan pakej rancangan ekonomi, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan BPN, iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion. Buat pertama kalinya, bantuan akan terus disalurkan bukan sahaja kepada kumpulan B40 tetapi meliputi kumpulan M40. Mereka ini termasuk pekerja swasta, peneroka Felda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Berhati-hati dengan skema. Selain itu, Kementerian Kewangan turut mengingatkan orang awam agar berhati-hati dengan scammers yang mengambil peluang menipu orang awam berkaitan pakej rancangan itu. Penerima disarankan merujuk pada sumber-sumber rasmi dan jangan memberikan maklumat pada mana-mana pihak ketiga. Kementerian ingin berterima kasih kepada rakyat Malaysia kerana telah berkongsi pandangan, teguran dan cadangan mengenai pakej prihatin
menggunakan pelbagai saluran, kata kenyataan itu lagi. Jelasnya, kementerian itu melalui unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana bersedia memastikan bantuan pakej prihatin disampaikan dengan efisien dan cepat. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Untuk meneruskan sokongan anda, jangan lupa untuk kongsikan video ini. Dan jangan lupa untuk mengajak teman anda mensubscribe channel ini. Terima kasih.